Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita masih lagi dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama menghidupkan kehidupan, menjalani setiap hari yang telah kita rancang dalam kehidupan kita untuk melaksanakan urusan yang telah pun kita jadualkan untuk kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bersama untuk kita mencungkil dan mencari, melihat daripada setiap sudut sisi kehidupan untuk sama-sama kita perbaiki hari demi hari. Sidang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersedianya kita pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kupasan dan perbincangan tentang fiqh dalam solat, dan juga hari ini berkenaan dengan asas utama perbincangan supaya kita faham berkenaan dengan kaedah bersuci dan juga perkara-perkara penting yang patut kita ambil peduli. Topik perbincangan hari ini tentang darah istihadah. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda semua. Seperti biasa, kita akan adanya daripada sudut bersama dengan papan putih. Ustaz tunjukkan kepada kita praktikal dan juga bagaimana daripada sudut teori yang akan memudahkan kefahaman kita. Bintang ilmuwan pada pagi ini tidak asing lagi dengan Tanyalah Ustaz, iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita macam dah habis sedikit berkenaan dengan silibus tentang rukun qauli, rukun fi'li. Tetapi hari ini kita masuk juga sedikit pada sudut berkenaan dengan bersuci, iaitu darah istihadah. Mungkin ada sebab kenapa Ustaz cuba bawakan kepada kita. Jadi selaku mukadimah, saya serahkan kepada Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung, insya-Allah. Terima kasih kepada Dai Azrin, kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah memberikan keredaannya kepada semua para sahabat penonton di rumah. Semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran. Dan bila kita sebut mengenai tajuk kita hari ini, darah istihadah, pada minggu lepas kita dah berbicara tentang darah haid. Jadi tujuan kita nak menyampaikan mengenai tentang mengenai tentang khususnya hukum hakam wanita ini adalah bertujuan untuk kita mengenal pasti tahap kesucian yang telah ditentukan dalam syariat. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita mengetahui tentang perbezaan antara haid ataupun istihadah, dan kita juga akan kupaskan darah nifas, maka sudah pasti ia berkaitan tentang bukan saja kesucian tetapi ibadah. Ramai yang mungkin tertanya-tanya pelbagai soalan yang akan ditanya, apakah darah haid ini seperti darah nifas ataupun darah istihadah, dan bagaimana kita nak menentukan antara darah haid ataupun darah istihadah. Cuma bila kita sebut mengenai tentang darah istihadah yang hari ini, sekarang ini kita nak kupaskan maksud yang disebutkan oleh para alim ulama seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Darah istihadah ni adalah hiya adam al-kharij min ghairi ayyam al-haid wan nifas, iaitu darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari yang disebutkan sebagai hari haid. Hari haid ni kita sebut, kita dah minggu lepas atau minggu yang sebelum daripada tu ada bahagian 1 dan bahagian 2. Kita dah 2 bahagian darah haid ini. Antaranya disebutkan oleh para alim ulama, darah haid ini, sebelum kita nak kupaskan mengenai istihadah, maknanya darah haid adalah darah yang keluar normal bagi wanita, iaitu syaratnya dia mesti 24 jam. Tempohnya keluar 1 hari 1 malam 24 jam, dan maksimum yang dia boleh pergi darah haid ini adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau itu darah haid,
maka darah istihadah adalah darah yang keluar bukan daripada hari-hari darah haid. Istihadah maknanya lebih 15. Kemudian wan nifas, ataupun bukan daripada hari-hari wanita yang disebut sebagai nifas. Nifas ni adalah darah yang keluar ketika bersalin, dan tempohnya adalah sedetik. Maknanya tak kira lah ustaz, keluar sedikit saja kemudian berhenti, maka sudah memadai, itu adalah darah nifas. Ataupun yang disebutkan oleh ulama, maksimum yang boleh pergi darah nifas ini adalah 60 hari. Tetapi kebiasaannya 40 hari darah nifas. Adapun darah haid kebiasaan 6 ataupun 7 hari. Baik, apa dalilnya? Baik, bila kita sebut mengenai dalil, bagaimana Nabi SAW menyebutkan seperti mana daripada Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah binti Abi Hubaish ni bahawa beliau telah didatangi mengalami istihadah. Kemudian Nabi SAW menyebut kepadanya, sekiranya ia darah haid, ia mestilah berwarna, ini sifat dia, mestilah berwarna hitam yang dikenali. Itu satu. Jika bersifat demikian, maka tinggallah solat. Nabi kata, kalaulah sifat darah itu hitam, kehitaman yang dikenali, maka tinggallah solat, kerana itu darah haid. Tetapi jika sebaliknya, mungkin dia cair, ini nanti kita akan tengok di papan putih tu jenis-jenis warna, maka berwuduklah dan bersolatlah. Kata Nabi, kalau ia bersifat darah itu tak seperti darah haid, mungkin darah haid ni berbau, darah yang istihadah ni kurang bau, tidak berbau, maka kata Nabi SAW, waktu itu kamu boleh solat. Ini disebutkan kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Maka difahami darah yang ditanyakan kepada Nabi SAW itu adalah darah istihadah. Maka bila sebut tentang darah istihadah, ulama membezakan antara haid dan istihadah, maka kedua-duanya ada hukum yang tersendiri. Kalau haid, Nabi suruh tinggalkan solat. Adapun istihadah, Nabi suruh solat. Jadi di sana difahami bahawa haid ini ada perkara-perkara ibadah yang tidak boleh kita lakukan. Adapun istihadah, perkara yang haid tak boleh dibuat tadi, tak boleh buat tawaf, baca Quran, tak boleh i'tikaf, tak boleh solat. Ni semua perkara-perkara yang tak dibenarkan. Adapun istihadah, semua perkara tadi dibenarkan. Maknanya boleh baca Quran, boleh solat, kemudian boleh beriktikaf, kerana ia dianggap sebagai darah fasid, darah kotor. Dia tak sama seperti darah haid. Ini disebutkan muqaddimahnya supaya kita faham apa perbezaan antara haid dan apa yang disebutkan tentang istihadah. Baik. Apabila satu darah yang disebutkan doktor sebentar tadi keluar bukan pada tempoh ataupun waktu yang telah pun ditetapkan, ataupun 24 jam ataupun 1 hari 1 malam, ataupun kebiasaannya mungkin 5 ke 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari 15 malam, kata doktor sebentar tadi, keluar bukan pada waktu dan keadaannya, maka ini mungkin boleh dihukum sebagai darah istihadah. Baik, mungkin kita boleh terus pergi kepada soalan kita yang pertama di Facebook dari sahabat kita Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz, adakah wanita istihadah boleh solat berjemaah, dan adakah sah solat raya berimamkan wanita istihadah tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Kak Ju Zabidi untuk soalan ini. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Kak Ju atas soalan. Ramai juga yang bertanya, Ustaz, kalau wanita yang istihadah dia boleh jadi imam tak? Kan imam sama ada ialah dia solat sesama wanita. Kalau ada lelaki, maka solat itu tidak sah. Maknanya dia mestilah solat yang mana makmumnya adalah semua wanita, perempuan. Baik, Imam Ibn Hajar disebutkan seperti mana di dalam Tuhfatul Al-Muhtaj, menyatakan bahawa wanita yang dalam keadaan istihadah, dia dikira sebagai wanita yang suci. Dia suci. Maknanya sebab itu dia boleh, ada beberapa perkara yang disebutkan yang dibenarkan untuk dilakukan. Maknanya dia boleh bersolat. Solat dia boleh. Kemudian dia berpuasa. Kemudian dia boleh tawaf. Dia boleh membaca Quran. Dia boleh menyentuh mushaf, iaitu Quran. Dia boleh masuk ke masjid dan dia boleh beriktikaf dalam masjid. Apa yang tak dibenarkan iaitu wanita yang dalam keadaan haid. Lakukan. Yang tadi tu tak dibenarkan, tapi istihadah ni dibenarkan. Maka kata Imam Ibn Hajar, kalau sekiranya dibenarkan, maka begitu juga bagi wanita yang dalam keadaan istihadah, dia boleh menjadi imam kepada makmum yang lain.
Itu jawapan. Ada orang juga tanya, Ustaz, kalau begitu boleh tak salsilal baul, iaitu kencing tak lawas, ataupun kalau orang sebut kencing tak tus. Tak tus, tak pernah dengar kencing tak tus. Dia kata kencing tak lawas, boleh tak dia jadi imam? Maka ulama kata boleh. Tetapi afdal ni, yang nak menjadi imam ni biar orang yang sihat. Faham. Biar orang yang dalam keadaan mungkin sebab istihadah ni kadang-kadang dia was-was. Sudah macam mana ni? Jadi dia tak khusyuk pula dalam solat dia. Jadi kata ulama, sekiranya mereka nak menjadi imam, tidak jadi masalah, tetapi di sana ada syarat. Syaratnya apa? Seperti mana syarat kita nak solat, dia kena tunggu waktu masuk, kemudian dia kena bersihkan, dia kena lapit. Kalau bagi istihadah ni kena lapit supaya darah itu tidak menitik. Maknanya kemudian dia boleh solat seperti biasa. Dan solat untuk orang yang ada penyakit kencing tak tus, ataupun bagi wanita kadang-kadang dia ada keluar kentut dekat bahagian depan dia sebab sakit ni, sebab penyakit ataupun istihadah, dia mesti masuk waktu baru dia bersihkan, baru dia wuduk yang kita sebutkan tadi. Dan dia boleh solat hanya untuk satu waktu sahaja, untuk satu kali wuduk bagi solat fardu. Jadi kalau solat fardu Zuhur, dia dah semayang Zuhur, maka itu sahaja tempohnya. Kalau dia nak semayang sunat, contohnya semayang sunat, dibenarkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti baca Quran dengan wuduk yang sama. Dia boleh solat tarawih dengan wuduk yang sama, dia boleh solat sunat dengan wuduk yang sama. Cuma ibadah solat fardu ni sekali sahaja dia berwuduk, kemudian dia kena memperbaharuinya. Konsep dia macam tayamum Konsepnya macam tayamum, cuma dia ada sedikit perbezaan lah. Perbezaan dia, tayamum menggunakan debu, yang ni menggunakan air. Tetapi konsepnya kalau tayamum sama seperti yang disebutkan dai tadi, iaitu sekali waktu untuk satu-satu tayamum ataupun satu-satu wuduk bagi istihadah. Dia tidak digalakkan ataupun tidak boleh? Dia tidak boleh. Tidak boleh, kecuali, ada kecualinya, kalau sekiranya dia melakukan solat jamak. Jamak itu boleh untuk satu sekali wuduk. Faham? Baik, terima kasih doktor untuk kupasan dan jawapan daripada soalan Kak Ju sebentar tadi. Dan soalan yang kedua juga di Facebook, tanyalah Ustaz, dari Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz. Ramai yang ambil mudah atau keliru dengan status darah sama ada darah haid, nifas dan istihadah, terutamanya golongan remaja yang pertama kali mengalaminya. Adakah dikira berdosa sekiranya seorang bapa tidak mengajarkan bab darah wanita kepada anak perempuannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Muhammad Izzuddin untuk soalan ini. Tugas seorang bapa. Bagaimana doktor? Silakan. Baik, terima kasih pada Encik Muhammad Izzuddin. Di dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, kata baginda Nabi SAW, talabal ilm faridah ala kulli muslim, iaitu menuntut ilmu ni wajib. Faridah ni wajib ke atas semua muslim. Apakah ilmu itu? Itu adalah ilmu fardul ain. Fardul ain, ilmu fardul ain ni ilmu yang wajib keseluruhan umat Islam kena tuntut. Dia mengetahui tentang sah solatnya, mengetahui tentang batal ataupun tidak wuduknya, bagaimana sekiranya dia nak bersih, sebagainya lah. Antaranya adalah bab istihadah. Sebab bagi seorang wanita, dia kena tahu adakah dia boleh berpuasa, dia boleh solat ataupun tidak boleh. Takut-takut dia sepatutnya diwajibkan ke atasnya solat, disebabkan kejahilan daripada menentukan status darah itu sama ada haid ataupun istihadah, menyebabkan dia meninggalkan solat. Dan wajib baginya ganti. Contohnya bagi puasa lah, yang puasa, kemudian kalau dia meninggalkan waktu istihadah solat itu bukan darah haid, maka wajib baginya ganti solat. Sebab haid tidak perlu ganti solat, tapi istihadah sekiranya dia meninggalkan, maka dia kena ganti. Sebab itu bab ni sangat penting. Maka jawapan bagi seorang bapa, adakah dia perlu mengajarkan kepada isterinya, anak perempuannya? Maka kata para alim ulama, ilmu ini perlu dipelajari sama ada daripada bapa, sekiranya bapanya tahu. Kalau bapanya da'i, alhamdulillah, senang masalah. Kan? Da'i Azrin, senang, dia sebut semua dalil dan sebagainya. Tak apalah mudah, tapi bapa kita bukan da'i. Jadi boleh dia belajar daripada mak dia. Mungkin pengalaman mak dia yang sudah lama, sudah ketahui, sudah tahu tentang ilmu darah haid ataupun istihadah. Tapi sekiranya mak dan ayahnya tidak ketahui, jadi dengan siapa dia nak belajar? Maka kata para alim ulama, sudah pasti dia belajar dengan orang yang alim.
Seperti kalau kita lihat sahabiah, apabila mereka nak bertanya, mereka akan bertanyakan kepada Nabi SAW. Maka kita boleh bertanya kepada alim ulama, sama ada dengan ustaz atau ustazah. Cuma kalau lebih manis lagi, lebih elok lagi, sekiranya ada ustazah yang lebih pandai, bab-bab wanita ni tanya ustazah. Sebab kalau tanya lelaki ni mungkin kurang orang kata yalah daripada segi nak menjaga, nak penjelasan, kadang-kadang nak sebut satu-satu istilah tu mungkin kita rasa segan. Tetapi memanglah orang kata ustaz dalam bab ilmu ni jangan segan, tetapi di sana ada konsepnya. Kan kalau dah kadang-kadang ada orang tanya dalam melalui WhatsApp ataupun personal, jadi dia membimbangkan, dikhawatiri mungkin terlepas daripada batasan itu tadi. Jadi lebih elok kalau bab-bab mengenai khususiat lelaki ataupun wanita, tanya kepada pasangan ataupun tanya kepada mereka yang ahli dalam satu jantina. Itu lebih mudah. Jadi kepada yang disebutkan tadi, boleh tanya kepada ibu, ayah, dan wajib ke atas mereka untuk mempelajarinya. Subhanallah. Baik, itu dia dari doktor untuk sampaikan kepada kita betapa pentingnya mempelajari, walaupun ada yang ambil remeh, tetapi sangat penting untuk memahaminya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, terus bersama kami. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama kami menyaksikan perbincangan pada hari ini berkenaan dengan darah istihadah. Kalau pada perjumpaan lepas mungkin perbincangan tentang darah haid, tetapi hal ini macam lebih kurang, tetapi sebenarnya daripada sudut pandang kita ianya sangat-sangat berbeza. Penting untuk kita faham berkenaan dengan sah dan juga batal ataupun kesempurnaan di dalam ibadat kita. Baik, kita terus pergi ke papan putih seperti biasa bersama dengan doktor. Ini lebih nota kepada kita ataupun untuk kita faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa itu darah istihadah. Saya serahkan kepada doktor. Silakan. Terima kasih Da'i Azrin, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak. Semoga apa yang kita nak kongsikan dia menjadikan kita ni lebih mengetahui. Sebab sebelum ni mungkin kita tahu satu kaedah menentukan. Tapi sebenarnya dalam hadis tadi ada dua kaedah yang disebutkan Nabi SAW dan disebutkan oleh para alim ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, sebelum itu saya minta untuk kita kongsikan, jangan lupa tekan butang share, tekan butang like. InsyaAllah semoga perkongsian ini orang lain juga dapat ambil manfaat daripada apa yang kita nak sampaikan. Baik, kita pergi ke papan putih. Bila kita sebut tentang darah istihadah, maknanya adalah darah yang keluar daripada hujung rahim, bukan pada hari-hari haid dan nifas. Ini disebutkan sebagai darah istihadah. Kan? Dia adalah darah yang keluar dari hujung rahim bila mungkin ada faktor masalah disebutkan. Ada juga dalam hadis seperti mana yang nanti kita akan baca, ia adalah gangguan syaitan. Maka dia bukan keluar pada hari-hari ketika haid ataupun hari-hari yang disebutkan sebagai nifas. Baik. Yang kedua, bagaimana kaedah menentukan darah istihadah? Pada minggu lepas, mungkin kita sebut satu kaedah sebab kita nak faham kaedah yang mudah untuk faham mengenai tentang haid. Pada minggu lepas, saya sebutkan iaitu mengenai tentang darah haid. Dia adalah darah yang keluar pada hari-hari biasa, yang biasanya wanita akan didatangi setiap bulan tu haid. Kebiasaan wanita lah. Ada wanita yang kadang-kadang 3 bulan dia tak datang haid. Ada yang kadang-kadang 6 bulan tak datang haid. Bergantung kepada seseorang individu tu. Cuma kata ulama, kebiasaan dia adalah pada 1 hari 1 malam. Maknanya haid ini tempohnya 1 hari 1 malam, 24 jam dia akan keluar. Sama ada dia keluar sekaligus ataupun sedikit-sedikit, maknanya kita kena tambah lah. Keluar 2 jam, berhenti. Keluar 3 jam, berhenti. Jadi tambah 3 campur 2, 5, kemudian kejap lagi 5 jam lagi, sehinggalah 24 jam ia keluar. Maka barulah ditentukan darah itu darah haid. Kemudian maksimum yang dia boleh pergi adalah 15 hari, 15 malam. Ustaz, kalau sekiranya keluar selepas daripada 15 hari, adakah itu darah haid? Maka ulama kata itu adalah darah istihadah. Dalam penentuan
adat biasa. Maksudnya 15 hari 15 malam tu maksimum, tetapi selepas daripada tu adalah darah istihadah. Cuma ada kaedah yang kedua untuk kita tentukan. Ini yang disebutkan oleh ulama. Baik, apa dia yang disebutkan? Bila kita nak menentukan darah istihadah ni, ada dua kaedah dalam menentukan darah haid atau istihadah, iaitu yang pertama adat, bilangan hari itu tadi. Apa dia bilangan hari? Iaitu menentukan mengikut bilangan hari dengan melihat tempoh maksimum haid selama 15 hari 15 malam. Macam yang saya sebutkan tadi, dia keluar darah, maknanya sampai 15 hari, hari yang ke-16 itu disebut sebagai darah istihadah. Mudah. Ini yang pertama, disebutkan sebagai adat, bilangan. Ini bilangan ni kebiasaannya senang orang menentukan. Dia keluar haid, dia tengok haid dia keluar sampai 15 hari, lepas 15 hari keluar lagi. Itu adalah darah istihadah. Tapi kalau bagi mereka yang ada ilmu, ni dia kata ilmu ni berperingkat, dia tahu tentang ilmu ni, maka ulama menyebutkan dia mesti mengenali warna dan sifat darah itu tadi, disebut sebagai tamyiz. Tamyiz ni dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayunya adalah membezakan. Dia bezakan darah ni, sifat darah ni macam mana. Jadi kita tengok, ini yang sangat penting. Ibu-ibu, ayah-ayah kena pastikan anak-anak, cucu-cucu bagi wanita ni dia dapat membezakan. Apa dia kata ulama? Iaitu dengan menentukan yang pertama ni warna darah. Ni warna darah. Ni penentuan yang pertama, warna darah. Jadi kita kena tengok darah tu. Siapa yang tengok? Diri sendirilah tengok. Kan jangan pula pergi tunjuk, ustaz, yang ni darah apa. Jadi tengok diri sendiri. Jadi darah haid dia mesti merah pekat, kehitaman. Itu darah haid. Kemudian dia merah, ataupun dia merah muda, ataupun warna kuning. Ini kebiasaan yang disebutkan sebagai darah haid. Darah haid kebiasaannya dia akan kehitaman, ataupun merah pekat, ataupun merah muda sedikit, kemudian dia kuning. Adapun darah istihadah, dia merah. Dia merah juga, tetapi dia merah cair, merah muda, ataupun dia kuning, ataupun dia keruh. Ini disebutkan sebagai darah istihadah. Dan tanda yang kedua, ataupun cara yang kedua, kalau darah tu nampak macam lebih kurang sama, sebab kat sini ada merah muda, dekat sini pun ada merah muda. Cuma merah muda yang ada dekat darah haid ni dia berbau. Itu yang dia kata warna dan sifat. Jadi sifat yang ni kena tengok pula, warna ni nampak lebih kurang. Kalau darah istihadah, warnanya kurang berbau. Kalau darah haid, dia kental, likat dan berbau. Mungkin darah yang tadi tu dia nampak merah muda, tetapi dia likat. Kemudian dia kental, dia sedikit macam ada macam jelly contohlah. Kan orang wanita dia pasti tahulah. Dan dia berbau, bau darah yang sangat pekat. Adapun istihadah, dia cair. Jadi darah muda, tengok sifat dia pula, cair, dan kemudian dia kurang berbau. Baik, persoalan dia Dai. Ustaz, tadi kalau kita kata 15 hari 15 malam, selepas daripada tu istihadah. Kalau yang nak tahu sifat ni, contoh. Ni saya buat contoh, sebab tu saya kosongkan di sini, saya nak tulis bagi contoh. Ni program Ustaz tanyalah penonton. Kita nak tanya penonton. Di rumah kena jawab. Contoh. Dia keluar darah, iaitu 7 hari. Ni haid 7 hari. Okey, 7 hari. Kemudian hari ke-8 suci. Maknanya 7 hari tu dia dah keluar. Ya, betul. Hari ke-8 suci. Hari ke-8 dia suci. Kemudian hari yang ke-12 datang balik. Datang darah, ada darah. Hari yang ke-12 ada darah. Baik. Faham Yang pertama haid dia 7 hari je. Kemudian dia suci, hari ke-8 dia suci, 9 dia suci, 10 dia suci, 11 suci, 12 datang darah. Kalau kita ambil daripada bilangan hari, orang yang tak tahu tadi yang ni, maka dia akan jadi darah haid. Sebab dia tak melebihi 15 hari 15 malam. Okey, jelas. Tapi kalau dia jenis orang yang tahu, dia tahu, ini darah ni, dia tengok beza dia. Dia tengok darah tu darah merah, tetapi cair, kemudian tak berbau. Maka dia kata, ini bukan darah haid ni darah istihadah ni. Dia tahu tamyiz, membezakan. Baik, persoalan dia, adakah dia dikira sebagai haid ataupun darah istihadah?
Cuba penonton jawab. Nasib baik penonton. Nasib baik penonton. Kalau tunjuk sini tadi. Kan? Dalam 5 saat. 5 saat. Cuba komen dekat bawah tu, kita nak tahu. Adakah darah itu sebagai darah haid, yang mana 15 hari 15 malam tak keluar tempoh, ataupun ia sebagai darah istihadhah, kerana kita dapat menentukan. Maka jawapannya, kata ulama, sekiranya dia mengetahui bahawa perbezaan antara darah itu dengan yakin, maknanya ghalabatuz zan, dia punya sangkaan itu lebih tepat, maknanya lebih kepada hampir kepada yakin itu, dia kata ini adalah darah istihadhah kerana dia dapat membezakan antara darah haid dan darah istihadhah. Maka darah yang keluar pada hari yang ke-12 ini disebut sebagai darah istihadhah. Sebab apa? Sebab dia dapat beza, ini darah istihadhah. Maknanya dia tahu bezanya. Ini kata para alim ulama, sebab dia tahu perbezaan. Baik, ini satu contoh. Contoh yang kedua, sedikit saja contoh yang kedua. Katakan kalau dia keluar darah pada hari yang ke-7, sama juga haid pada 7 hari. Okey, 7. Kemudian suci sampailah hari yang ke-16. Maksudnya dah lebih lah tempoh. Dah lebih tempoh. Kemudian darah keluar pada waktu 20. Makin lama makin sengit tu. Makin lama makin sengit. Pada yang ke-20 contohnya, pada yang ke-20. Ini yang soalan kedua. Okey, kalau kita tengok, dia tak lebih lagi 15 hari tempoh suci. Betul. Baik, kata para alim ulama, kalau sekiranya dia tahu warna dan sifat darah tu tadi, tamyiz, dia kata, darah ni tengok ni pekat, likat. Tengok darah ni pekat, likat. Dia tengok macam ni, pekat, kehitangan, lepas tu dia pun jenis likat. Jenis sifat darah itu kental. Baik, apakah darah itu darah haid ataupun istihadhah? Sebab tempoh tu tak lebih lagi 15 hari untuk tempoh bersuci tu. Jadi bagaimana? Jawapannya, kan jawapannya, tolong komen. Jawapannya adalah, kalau sekiranya kita dapat membezakan antara dia adalah bilangan hari ataupun ni, kita tahu dua-dua, maka sudah pasti warna dan sifat itu kita tahu, dan kita tengok darah yang keluar ni adalah darah yang hitam, kemudian dia kental, maka ulama kata ia adalah darah haid. Walaupun 15 hari itu tempohnya tidak dicapai, kerana 15 hari 15 malam tu haid, kemudian 15 hari itu waktu suci. Tapi dalam keadaan waktu suci itu keluar darah, dan dia dapat pastikan yang disebut tadi tamyiz, dia boleh membezakan darah, dan dia lebih kepada sangkaan dia lebih kepada itu adalah darah, adalah haid, maka ia dihukum sebagai darah haid. Doktor, saya minta maaf, saya mencelah sikit. Balik kepada yang pertama tadi tu, yang haid 7, suci 8, darah 12 tu. Tadi doktor sebut kalau orang itu sangkaannya hampir kepada tepat. Kalau dia pandai membezakan di antara sifat, warna dan darah tersebut, maka itu dihukum sebagai darah istihadhah. Tapi kalau contoh dia tu tak tahu, dia tak reti beza, dan dia pun tidak tahu bilangan hari pun dia tidak tahu, tetapi dah suci pada hari ke-8, hari ke-12 kembali timbulnya ataupun keluarnya darah tersebut, maka darah yang keluar itu adakah dihukum haid? Baik, sekiranya dia tidak tahu membezakan antara darah itu adakah darah haid ataupun darah istihadhah, dan dia tak tahu membezakan warna ataupun sifat, maka dia kena pergi pada bilangan hari tadilah. Bilangan hari. Kalau sekiranya 12 keluar darah, maka kita dah sebutkan bilangan tempoh maksimum haid adalah 15 hari 15 malam. Sekiranya dia berpuasa pada hari yang ke-8, ni nak sebut puasa ni Ramadan ni. Jadi ni murajaah juga. Kan, kita nak ulang kaji. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11 dia dah puasa dah. Adakah dia tak perlu puasa? Ataupun dia kena qada? Adakah 3 hari tadi tak sah? Adakah 3 hari ataupun 4 hari tadi tidak sah? Maka jawapan ulama menyebutkan sekiranya dia mengetahui itu adalah bilangan macam yang kita sebut dalam tempoh tak lebih daripada 15 hari 15 malam seperti mana yang disebutkan da'i, maka dia ambil itu adalah tempoh haid. Maknanya dalam tempoh bersuci ini, dia dah berpuasa, maka dia kena qada puasanya nanti. Maknanya, ustaz, rugilah 4 hari saya dah berpuasa, contoh. Orang perempuan selalu dia tanya, rugi ustaz 4 hari dah puasa, jadi takkan tak kira? Maka pahala tu Allah akan bagi.
tetapi dia kena ganti sebab dia adalah masih lagi dalam tempoh haid 15 hari 15 malam. Baik, sebab tadi saya macam agak keliru sikit berkenaan dengan itu, tapi sudah pun kita dapat penyelesaian dan kefahamannya. Jadi sidang penonton, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini berkenaan dengan darah istihadah. Terus bersama kami berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bertanyakan soalan dan juga yang kongsi kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat pada pagi ini. Baik, tadi kita kongsikan berkenaan dengan darah istihadah tersebut. Nak membezakannya agak sedikit rumit, tetapi kalaulah dengan ilmu dan pengetahuan dan juga kita faham dengan baik, maka mudah untuk kita tentukan di antara darah istihadah, darah haid, membezakan di antara kedua ini supaya kita mudah untuk beribadat. Baik, kita kembali kepada bersama dengan doktor untuk kita teruskan perbincangan kita. Mungkin tadi anda sudah pun snap ataupun ambil sedikit gambar berkenaan dengan nota yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu, sebelum kita teruskan lebih lanjut, kita ambil dahulu soalan di Facebook dari sahabat kita, Ketupat Palas. Baik, Assalamualaikum. Sekiranya masih keluar darah selepas 60 hari nifas, bagaimanakah cara untuk membezakan sama ada darah yang keluar itu berterusan itu adalah istihadah ataupun haid? Berapa lamakah tempoh suci antara tempoh maksimum nifas dan kitaran haid yang seterusnya? Terima kasih sahabat kita Ketupat Palas untuk soalan ini. Saya serahkan kepada doktor, silakan. Baik, terima kasih pada Dai Azrin, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih pada soalan Ketupat Palas. Ada dua soalan di situ. Cuma satu kaedah yang saya nak sampaikan, boleh tulis kaedah ni. Kalau kita sebut tentang bilangan tadi, kemudian apa saja, az-zannu fil ibadah, zon di dalam ibadah, sangkaan di dalam ibadah ni al-mu'tabarah, diiktiraf, diterima. Macam tadilah, kalau dia kata saya ni tengok darah dia tahu tamyiz antara membezakan haid dengan istihadah. Ini darah istihadah ni. Jarang nampak kan? Ni nampak macam dia punya sifatnya, kemudian dia punya warnanya. Ini istihadah. Maknanya itu adalah zan. Zan fil ibadah, kaedah ulama sebut az-zanul fil ibadah al-mu'tabarah. Zan adalah sangkaan di dalam ibadah itu diterima. Maksudnya dia ambil kira. Maka dia kata walaupun belum sampai 15 hari 15 malam, tetapi dia dah tahu dah, dia dah dapat membezakan, maka dia tahu itu adalah darah istihadah, maka dia anggap sebagai istihadah. Okey, jelas yang mengenai jawapan tadi. Begitu juga dengan soalan Ketupat Palas yang masih belum hari raya lagi. Kan? Teringin pula kita nak sampai hari raya ni, nak makan ketupat ni. Jadi apa maksud dia? Mengenai tentang darah yang keluar 60 hari sekiranya lebih, adakah dia dikira sebagai haid ataupun darah istihadah ataupun darah nifas? Maka ulama menyebutkan, bagi darah nifas ini dia sedetik. Dia sedetik, dia keluar sekejap je, kemudian dia berhenti. Ataupun maksimumnya 60 hari. Maksimumnya 60 hari. Kemudian normal bagi wanita adalah 40 hari. Ini dia ambil daripada al-istiqra'. Satu istilah dalam fiqh dinamakan istiqra', yang ini daripada pembacaan secara keseluruhan. Istiqra', menyeluruh, kajian menyeluruh. Dalam mazhab Syafi'i dia tengok tentang pengalaman dia tengok baca, maka istiqra'nya dia keluar daripada sedetik, sebentar, kemudian sehinggalah maksimumnya 60 hari, tetapi kebiasaannya adat bagi wanita ni 40 hari. Cuma soalannya, sekiranya darah tu keluar tak berhenti-henti, kan, macam paip air, 60 hari lebih pula, lebih daripada 70 hari contohlah, lepas 60, 61 sampai 70, darah itu adakah darah nifas ataupun darah istihadah? Maka jawapan kata para alim ulama, sekiranya melebihi daripada tempoh itu 60 hari, maka darah yang keluar itu dinamakan darah istihadah, darah fasid. Hari ke-61. Hari 61 tu darah fasid. Okey, soalan yang kedua, berapa lamakah tempoh suci antara tempoh maksimum nifas dan kitaran haid yang seterusnya? Contohnya dia dah bersalin, keluar tempoh 60 hari contohnya, dia dah sampai 60 hari, tiba-tiba dia ada berhenti seketika. Darah tu berhenti.
kemudian keluar pula darah, maka itu adalah darah haid. Macam ini tadilah, dia berhenti hari ke-8, hari 12 sambung balik. 12 sambung. Itu kalau sambung, cerita lain pula. Yang ni sampai 60. Okey, saya buat kat papan putih supaya lebih faham. Okey. Contohnya, dia punya cara adalah sedetik. Okey, sedetik ni maknanya sekejap je. Maksimum dia boleh pergi 60 hari. Okey, jelas. Soalannya, kalau sekiranya 60 hari dia keluar sampai 70, keluar tanpa berhenti, ini berterusan. Maka hari yang 61 tu adalah darah haid. Darah istihadah. Kan? Kita tulis istihadah. Minta maaf lah kalau saya ingat. Kejap lagi orang putih macam ni saya ingat. Darah istihadah. Kan? Kalau katakan dia berhenti pada 60 tu, 60, kemudian selepas itu dia berhenti seketika. Dia berhenti, kemudian keluar darah selepas itu. Maknanya dia berhenti dalam, katalah seketika tu kita katalah dalam sejam, ataupun dalam 10 minit, ataupun dalam 15 minit. Yang penting dia berhenti seketika. Kemudian dia sambung pula keluar darah. Darah yang keluar selepas daripada 60 hari itu adalah darah haid. Selepas 60 hari. Okey, Ustaz, kalau tak lebih 60 hari, ni sebenarnya bab nifas ni bab minggu depan. Faham. Tapi tak apa. Kita bagi dah teaser. alang-alang kan. Kalau sekiranya darah nak tahu darah nifas ini 40 hari, kemudian dia berhenti. Dia berhenti dalam tempoh 5 hari. Maka itu dikira sebagai darah nifas lagi. Sebab masih tak keluar daripada tempoh 60 hari. Dia macam haid tadilah. Tapi kalau dia berhenti 40, kemudian campur 15 hari berapa? 55. Okey, contohnya 55, 40 hari dia keluar darah. Kemudian berhenti ni 15 hari ni berhenti darah. Bila berhenti darah 15 hari, hari 55 56 tu keluar balik darah. Maka 15 hari ni adalah tempoh suci. Dan ini adalah tempoh walaupun tak keluar, dia adalah darah haid. Ini kita teaser sedikit. Minggu depan kita akan syarah dengan nota, dengan semua lebih lengkap. Jadi jawapannya, kalau sekiranya keluar sedetik, kemudian maksimumnya boleh pergi 60. Kalau dia bersambung, itu darah istihadah. Kalau dia berhenti seketika, maka dikira sebagai darah haid selepas 60 hari. Kalau bawah daripada 60 hari, tengok waktu tu sama ada dia suci tak 15 hari. Ada tak tempoh suci 15 hari? Kalau melebihi tempoh suci 15 hari, tempoh seterusnya itu adalah haid. Kalau tak sampai 15 hari suci tu, gap tu tak sampai 15 hari, dia masih ada darah nifas. Doktor, yang istilah doktor sebut seketika tadi tu. Seketika tu maksudnya bawah 15 hari. Tak, seketika bukan tu sebentar lah keluar 3 titik je. Ada keluar seketul macam darah je. Pak, habis. Faham? Sedikit je darah dia keluar. Itu yang kata seketika, sekejap je dia keluar. Yang kata berhenti seketika tadi tu? Okey, kalau 60 tu berhenti seketika tu, dia mesti ada gap. Maknanya darah tu total berhenti. Faham. Walaupun 1 minit, walaupun 2 minit. Maknanya, darah tak ada. Maknanya bila dah tak ada darah, sambung pula kejap lagi keluar darah. Itu darah haid. Baik. Tapi kena tengok pula pada tempoh tadilah. 24 jam. Itu kembali pada ilmu haid pula. Dikira sebagai 24 jam tengok, kemudian darah tu macam mana, dia kira pada tamyiz itu tadi. Sebab tu saya kata dah tadi, dia bukan satu benda yang mudah untuk kita fahami. Dah macam belajar faraid pagi ni. Dengan ada nombor apa semua kan. Baik, kita teruskan dengan soalan di Facebook dari sahabat kita Al-Shal. Ada 2 soalan di sini saya nampak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, adakah wanita yang istihadah dalam tempoh yang lama dibolehkan ataupun harus disetubuhi oleh suaminya? Dan yang kedua, mengapa berlakunya darah istihadah? Apakah punca berlakunya darah tersebut dan bagaimana cara untuk menghentikan darah istihadah tersebut? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat kita Al-Shal untuk soalan ini. Silakan doktor. Terima kasih pada yang bertanya Al-Shal mengenai 2 soalan. Yang pertama, adakah wanita yang istihadah tempoh yang lama dibolehkan itu, adakah diboleh menggauli pasangan suami isteri? Baik. Bagi orang yang istihadah, kata para alim ulama, dia adalah orang yang bersuci. Dia bersuci. Dia dalam keadaan suci. Cuma dia ada darah fasid, darah kotor tu tadi.
Bila dia nak solat, dia kena bersihkan. Bila dia nak tawaf, dia kena bersihkan. Bila dia nak membaca Quran tu, lebih baik dia bersihkan. Maknanya, dia bersihkan darah-darah yang keluar tadilah. Tetapi bukanlah bererti dia kena tinggalkan solat, dia kena tinggalkan tawaf. Tak, dia boleh buat tawaf, boleh buat solat, melainkan dia kena bersihkan dululah. Itu yang kita sebutkan. Adapun menggauli ataupun berhubung antara suami dan isteri dalam keadaan maknanya bersetubuh, ketika mana ada darah istihadah, maka ulama kata dibenarkan. Ini terdapat di dalam hadis, terdapat pada sahabat menyebutkan bahawa mereka menggauli isteri dalam keadaan istihadah. Jadi ada orang tanya, Ustaz, darah tu macam mana Ustaz? Itu cerita lain. Itu cerita bab darah macam mana, dia sanggup tak sanggup, itu cerita kita tak nak sentuh. Tetapi boleh ataupun tidak, tak dibenarkan waktu haid. Tetapi tidak menjadi masalah pada darah istihadah. Kalau orang tu kena istihadah 2 bulan, contoh kalau dia kata terus panjangan kan susah. Ataupun kena 15 hari, dah lah 15 hari haid, sambung pula 15 hari pula ni sebulan. Jadi kata ulama, darah istihadah ni adalah darah yang fasid dan dibenarkan untuk menggauli isteri. Bab Ustaz, saya tak sukalah, kotorlah, itu cerita lain, tetapi dibenarkan. Baik, yang kedua, mengapa berlakunya darah istihadah? Disebutkan di dalam hadis bahawa ia adalah gangguan daripada syaitan. Ini disebutkan dalam hadis. Maka macam mana kita nak menghentikan darah? Yang pertama, nasihat saya, pergi jumpa doktor dulu. Sebab kadang-kadang masalah hormon ataupun masalah kesihatan, ataupun dia ada masalah-masalah yang berkaitan tentang, ialah boleh jadi kanser, boleh jadi macam-macam lah. Masalah penyakit cervix, macam penyakit-penyakit wanita yang cukup banyak ni, pergi jumpa doktor, buat rawatan, pergi jumpa doktor. Jangan ruqyah je. Kan? Istihadah je pergi ruqyah. Betul lah. Kita tak salahkan sebab ia adalah fadilat yang cukup besar. Tetapi dalam sekarang ni, kita tawakal kepada Allah dengan kita mengambil jalan ruqyah, dengan jalan yang satu lagi, iaitu jalan kita jumpa doktor dalam bidang dia. Betul. Jadi kita tengok apa punca dia. Adakah dia masalah daripada ketumbuhan, ataupun masalah rahim, ataupun masalah lain. Dan dalam masa yang sama kita boleh ruqyah. Mungkin dia ada gangguan-gangguan syaitan, ataupun mungkin dia kena sihir dan sebagainya, menyebabkan istihadah tu keluar sahaja darahnya. Maka kata para alim ulama, cara untuk kita nak menghentikannya adalah dengan cara yang demikian. Tetapi soalan ni boleh difahami da'i dan sahabat-sahabat penonton, bagaimana kita nak menghentikannya kalau kita nak solat? Mungkin difahami macam tu. Betul. Saya pun faham yang tu tadi. Okey. Itu sebab tu saya jawab dua-dua. Lebih senang. Yang kedua adalah cara bagaimana kita nak menghentikannya sekiranya dah masuk waktu solat. Azan, pergi tandas, bersihkan, kemudian dah bersihkan, berwuduk, kemudian letak pelapis. Tak kiralah apa yang dia nak pakai, jenama apa, alat apa yang dia nak pakai, tidak jadi masalah. Yang penting darah itu tidak menitik. Kan? Tidak menitik. Sebab sekarang ni banyak teknologi-teknologi yang diletakkan, ataupun dia letak, minta maaf saya sebut, ada kadang-kadang dia sampai dia ada sumbat sesuatu benda tu untuk tidak menitik, dia tak pakai pelapis saja. Jadi boleh ataupun tidak, jawapannya boleh lah, tidak jadi masalah. Dan ketika itu, sekiranya lepas dia dah berwuduk, dia dah tukar, kemudian dia dah letak lapis yang baru, keluar darah itu, maka tidak jadi masalah, kerana ia adalah darah sakit fasid tadi. Maka dia solat seperti biasa walaupun darah tu keluar. Dia sama juga persoalannya kepada kencing yang tak tus ataupun kencing tak lawas kerana berpenyakit, ataupun bagi wanita terkentut-kentut di bahagian hadapannya, maka itu adalah dikira sebagai penyakit. Sekiranya keluar, maka tidak membatalkan solat, dia boleh teruskan solat. Subhanallah, itu dia kan. Saya rasa banyak hari sesuatu yang baru kita dapat untuk perbincangan kita, khususnya berkenaan dengan dalam memahami sesuatu darah itu, sama ada ianya duduk dalam darah haid ataupun istihadah, yang mementingkan kepada kita satu kebersihan dan juga kefahaman kita, khususnya untuk melakukan ibadat dengan sempurna. Saudara penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk. Dan sekarang ini ramai yang bertanya, apa lagi yang boleh mereka menyumbang? Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi. Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Dan kalau tadi dapat kita saksikan bagaimana proses pembinaan pada ketika ini kompleks dakwah tahfiz anak-anak mualaf pertama di Malaysia. Jadi sekarang sedang giat dan juga aktif sekarang sedang rancak melaksanakan pembinaan. Jadi mungkin kita nak tanya proses dan juga status dengan lebih lanjut berkenaan dengan kompleks tersebut, Doktor. Boleh kongsikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah yang mempunyai jiwa dakwah. Ya. Kepada semua mereka-mereka yang ingin menegakkan kalimah la ilaha illallah yang sentiasa berada dalam diri kita, dermawan, hartawan, yang budiman. Apa yang berlaku sekarang ini di tapak, maka siapa-siapa yang ingin pergi melawat sendiri tapak daripada kosong sehinggalah kita sekarang ini proses-proses tambun tanah telah selesai, retaining wall kita telah selesai, kemudian cerucuk kita alhamdulillah hampir selesai. Sekarang ni kita nak membangunkan kompleks itu, dan alhamdulillah kita mendapat sokongan daripada badan berautoriti, daripada Kerajaan Negeri Melaka, daripada Badan Mufti di Negeri Melaka, kemudian Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Agama Islam Melaka, kemudian ahli parlimen Alor Gajah sendiri memberikan sokongan. Dan bukan saja di Melaka, bahkan di seluruh Malaysia, bahkan luar Malaysia. Alhamdulillah, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia, Selatan Thailand, mereka datang memberi support, bukan saja memberi sumbangan, doa, kata-kata motivasi kepada kami di Al-Bayan ini. Maka apa yang berlaku sekarang ini, kita sedang mengumpul untuk mencari dana bagi membangunkan kompleks ini yang pertama di Malaysia. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, konsep yang kita nak bawa seperti mana tagline yang Dai Azrin sebut, satu agama pelbagai bangsa. Yang menyatukan kita adalah agama. Yang menguatkan kita adalah agama. Yang meninggikan kita adalah agama. Sebab tu dalam Islam kita tak membezakan antara warna kulit, bahasa, kemudian bangsa dia, sebab semua ciptaan Allah. Tetapi yang berbeza antara satu individu dengan satu individu adalah dengan sifat ketakwaan seperti mana yang disebutkan dalam Quran. Sebab tu kalau kita tengok seperti paparan yang dikeluarkan, kita buat konsep 3 budaya. Ada orang, Ustaz, sebab apa 3 je, bukan 4, bukan 5, nanti 7, bukan 7, nanti kita akan buat pelbagai pintu. Kan? Pintu ke mana saja, macam cerita Doraemon dah pula. Jadi kita ada 3 budaya yang besar, iaitu Melayu, India, Cina. Ini gambaran saja kita nak bagi. Walaupun memang banyak etnik di Sabah, semuanya kita alu-alukan, ia semua adalah di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah. Jadi apa yang kita nak bagi tahu, apabila mereka ni, apapun bangsa mereka, apapun etnik mereka, apapun keturunan mereka, bila mereka masuk ke ruang solat, ni kita nak bagi gambaran, kefahaman kepada mereka yang masih lagi belum memeluk agama Allah. Masuk dalam ruang solat, kita tak sediakan, ni soft bangsa Melayu, ini duduk soft bangsa Cina, ini tidak. Yang membezakan adalah ketakwaan. Maka kalau mereka boleh jadi imam, dipersilakan imam. Daripada kepelbagaian bangsa, kemudian daripada kepelbagaian bahasa. Jadi boleh duduk dalam saf yang pertama, boleh duduk dalam saf yang kedua. Keeratan antara satu sama lain. Ini konsep yang kita nak bawa, supaya ia menjadi medan dakwah, kesenian itu. Sebab tu pintu-pintu itu tadi nanti ada pakar seni yang akan tengok. Seni daripada Cina, contohlah bangsa Cina, dia akan buat kesenian itu. India dia akan buat, Melayu dia akan buat. Kita nak papar keeratan, maknanya perpaduan di bumi Malaysia ini, yang mana dengan harmoni kita duduk, toleransi. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, saya mengajak untuk kita memberikan sumbangan. Lagi-lagi kita dah sampai dah bulan Rejab.
kita dah sampai bulan Rejab, kita akan berjumpa satu hari iaitu Isra' Mi'raj. Kemudian kita akan berjumpa bulan Syaban, kemudian kita akan berjumpa bulan Ramadan. Jadi mari sama-sama kita berinfak. Sedekah subuhnya, hari Jumaatnya, hari-hari yang kita rasa nak sedekah, ingatnya nak sedekah, Akademi Al-Bayan. Sebab ini adalah kita punya misi yang sangat besar untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, dan kalimah inilah yang kita nak bawa sehingga kita meninggal dunia. Dan tujuannya adalah untuk kita melahirkan para da'i mu'alaf. Mereka keluar berdakwah di jalan Allah, ada orang yang masuk Islam, kita dapat saham. Mereka belajar agama Allah, mereka boleh mempelajari dan mendalami ilmu agama Allah. Hasil daripada sumbangan kita, setiap kali mereka solat, kita dapat saham. Sebab tempat medan dakwah, mereka kembangkan ilmu tu. Sebab tu pentingnya kita memberi sokongan, sama ada doa, memberi sumbangan, apa saja yang boleh kita berikan. Sebab tu kita hari ini buka 71,000 kaki persegi dengan satu kaki persegi 350. Boleh kumpul dengan adik-beradik, boleh niat kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Kita yang belum meninggal boleh tak Ustaz? Boleh juga. Ustaz, ataupun yang dah meninggal je, tak meninggal pun boleh derma, boleh infak insya-Allah. 71,000 kaki persegi, tak banyak dah. Jadi ayo sama-sama kita rebut peluang yang ada dalam bulan Rejab. Semoga Allah memberikan kerahmatan, dan kita juga bukan saja memohon untuk nak ni, kita menjual sambil membeli sambil menderma. Dengan sambal teriak. Stok dah sampai. Semalam pun kita dah buat stok dah, tapi dah tinggal sikit. Jadi ayo sama-sama membeli sambil menderma. Boleh bawa pergi Mekah, nak pergi umrah, boleh nak bawa pergi travel, boleh nak duduk kat asrama. Jadi insya-Allah kita support. Semoga ia menjadi saham untuk melahirkan da'i mu'alaf insya-Allah. Jadi nombor yang tertera, boleh telefon. Kalau nak jumpa di tapak, kalau nak jumpa hari tu datang 4 bas. Ada sebelum daripada tu berbiji-biji bas. Nak pergi tapak, buat kuliah duha di tapak. Tapi kita jaga keselamatan lah. InsyaAllah dibolehkan. Telefon saja nombor yang tertera, dan boleh follow seperti mana yang ada di FB, di TikTok, di media sosial lah, untuk mengetahui perkembangan semasa insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan. Di media sosial pun boleh tengok perkembangan proses pembinaan sekarang. Dan satu je soalan lah saya, pendek je soalan dia dan jawapannya pun ringkas. Siapa yang cipta trademark tu? Satu agama pelbagai bangsa. Waktu tu saya sendiri duduk dan saya nak fikir apakah yang terbaik, maka yang boleh berpaksikan berdasarkan ayat Quran adalah satu agama pelbagai bangsa. Subhanallah, maknanya ciptaan doktor sendiri kan. Bila saya sebut tadi, dia jadi meremang kan, sebab dia bukan meremang takut, dia macam rasa macam satu suasana membangkitkan semangat kita kan. Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Dan mungkin juga sekarang pun sedang melaksanakan Al-Kuliah punya rakaman untuk bulan Ramadan kan. Mungkin boleh kongsi sedikit. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang nak berjumpa dan nak melihat sendiri praktikal, boleh datang ke Al-Kuliah. Kita ada buat Al-Kuliah bila cinta bertasbih. Tapi ada praktikalnya. Macam mana nak bercinta dan bertasbih dan praktikal? Kena datang ke Masjid Bandar Spring Hill, iaitu pada 25 Januari 7 malam, hari Khamis ni. Jangan lupa datang ramai-ramai, kerana kat situ dia ada pasar gaji. Ramai orang akan datang. Pasar gaji ni maknanya semua pasar dia akan kumpulkan, boleh beli, boleh dengar kuliah, dan insya-Allah boleh masuk TV juga dalam bulan Ramadan. Saya tertarik dengan nama pasar tu, pasar gaji ya. Pasar gaji. Maksudnya menambahkan gaji ataupun mengurangkan? Tak, ambil gaji daripada orang yang dah dapat gaji. Subhanallah, itu dia kan bagaimana proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf pertama di Malaysia, yang mana sekarang sedang giat aktif dijalankan untuk sama-sama kita berikan yang terbaik dan sama-sama kita berbantu menyumbang dan memberikan apa yang sedaya upaya kita untuk agama, bangsa dan juga negara. Sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Subhanallah, kembali bertemu, teruskan perbincangan kita. Saya yakin dan pasti penonton-penonton sudah dapat nota-nota penting pada hari ini berkenaan dengan darah istihadah yang pastinya
anda memudahkan untuk urusan ibadat kita dan kefahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan bagaimana darah-darah yang patut kita fahami untuk kehidupan kita. Baik, kalau kita lihat berkenaan dengan darah istihadah ini, kita lihat pada awal sehingga ke waktu ini, kita dapat faham yang ianya bukanlah satu hadas besar dan juga tidak termasuk di dalam hadas yang kecil. Jadi kalaulah kita ini nak bersuci, seperti mana kata doktor sebentar tadi, kita nak masuk dalam solat, kita nak menunaikan ibadat, kita bersuci dahulu daripada darah istihadah tersebut, maka kalau kita nak bersuci itu, apakah niatnya? Kalau kita mengangkat hadas kecil, mungkin sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Kalau mengangkat hadas besar, mungkin juga niat seperti mana yang kita baca sebelum ini. Tetapi kalau untuk suci darah istihadah tersebut, apakah niat yang utama untuk kita baca? Jadi mungkin kita boleh tanya kepada Al-Fadhil Doktor untuk masalah ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada Da'i Azrin, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut mengenai tentang istihadah ni, dia termasuk dalam kategori mana? Kan? Adakah dia kena berwuduk dengan menyebut mengangkat hadas kecil, sedangkan dia dalam keadaan istihadah lah. Maksud istihadah ni darah yang disebut sebagai darah fasid. Maka kata para alim ulama, sekiranya seseorang itu ada darah istihadah, dia nak berwuduk, maka dia boleh niat sahaja aku mengangkat hadas kecil itu tak perlu sebut. Tetapi dia kata sahaja aku untuk mengharuskan solat. Sebab darah tu tetap akan keluar, maka dia bukan termasuk dalam hadas kecil seperti mana yang disebutkan dalam wuduk. Maka kata ulama, dibolehkan kita menyebut sahaja aku mengharuskan solat ataupun sahaja aku membolehkan solat kerana Allah. Maknanya kita nak berwuduk, mengharuskan solat ataupun membolehkan solat, itu sudah memadai dan sudah cukup dengan niat itu tadi. Dia bukan termasuk dalam hadas besar, kerana hadas besar ni yang kita faham, adakah dia perlu sebut tentang ataupun mandi wajib? Maka kata ulama, istihadah tak perlu mandi wajib, dia perlu berwuduk saja untuk membolehkan dia solat. Kata para alim ulama, yang perlu mandi wajib adalah darah haid. Selepas habis darah haid, maka dia mandi wajib. Adapun darah istihadah tak perlu. Maknanya dia tak perlu untuk nak mandi wajib, dan dia cuma untuk mengangkat hadas itu tadi dengan dia menyatakan saja aku membolehkan berwuduk, membolehkan solat. Itu sudah memadai dan sudah mencukupi. Maksudnya dapat kita simpulkan, kalaulah dia ni nak solat ataupun nak ibadat, berwuduk seperti biasa, tetapi niatnya itu cuma berbeza. Kalau biasa kita sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala ataupun mengangkat hadas kecil, tapi yang ni sahaja aku berwuduk membolehkan solat. Tak payah sebut wuduk. Boleh juga sahaja aku berwuduk membolehkan solat. Itu disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Maksudnya keyword dia adalah, kata kuncinya membolehkan solat. Baik, itu mudah untuk kita fahami. Jadi selepas ini tak keliru lagi. Baik, Doktor, kita ada soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, dari Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagi wanita yang sedang hamil dan menunggu hari untuk bersalin, tertiba biasa tiba-tiba ya, tertiba turunnya tanda-tanda lendir dan sedikit darah, adakah mereka perlu solat seperti biasa selagi belum melahirkan anak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Ismail Mat Isa untuk soalan ini. Silakan Doktor. Terima kasih pada Da'i Azrin, terima kasih pada Encik Ismail Mat Isa. Ada sebenarnya kita kena tahu dua benda. Ketika mana seorang itu nak bersalin, dia keluar darah seperti mana, tanda-tanda lendir dan sedikit darah. Jadi ada pelbagai isu sebenarnya. Adakah ia darah haid ataupun tidak? Ulama' khilaf. Yang pertamanya, ulama' kata sekiranya, sebab dalam keadaan hamil, kita jangan kata nak keluar darah ni dulu, sebab itu hampir nak bersalin. Tetapi dalam keadaan hamil, boleh tak wanita datang haid? Maka dalam mazhab Syafi'i boleh, sekira mencukupi syarat haid tadi. Apa dia syarat haid? Dia mesti datang 1 hari 1 malam, dan tempoh maksimumnya adalah 15 hari. Malam. Maknanya 1 hari 1 malam kalau datang, maka dia dikira sebagai haid walaupun dalam keadaan mengandung.
ada ulama kata itu bukan haid, itu adalah darah istihadah. Sebab tu mengenai tentang darah nifas ini semua, kalau dia dah datang, lepas tu dia berhenti seketika, adakah darah itu haid ataupun nifas, itu minggu depan kita akan sentuh. Cuma orang yang mengandung ini ada pandangan kedua, dia kata itu adalah darah fasid, darah kotor. Maknanya dia bukan darah haid, sebab wanita yang mengandung takkan keluar darah haid sebab dia mengandung. Apa pun yang muktamad yang disebutkan dalam mazhab adalah darah itu adalah darah haid sekiranya cukup tempoh. Baik, kalau sekiranya dia nak bersalin ni, bersalin pengalaman wanita-wanita, dia akan keluar darah dulu, lendih. Maka apakah jenis darah ni? Ni jenis darah kita dah tahu, darah haid, darah nifas, darah istihadah, kan. Jadi ada satu lagi darah, namanya darah talak. Disebutkan dalam istilah fiqh darah talak. Bukan talak tu yang ceraikan bini, itulah. Itu dia. Talak juga. Ta lam qaf. Dia talak juga. Darah talak ni adalah darah yang keluar kerana nak bersalin. Dia keluar-keluar lendih begitu. Jadi kata ulama, adakah ia darah haid? Tidaklah. Jenis darah itu adalah darah talak. Darah disebut sebagai darah fasid. Darah fasid. Darah fasid ni sama ada darah fasid ni darah yang disebut talak tadi, kerana lendir yang keluar disebabkan nak bersalin. Darah yang kedua adalah darah istihadah, dikategorikan sebagai darah fasid. Jadi kata ulama, darah talak ini adalah darah fasid, darah yang kotor, maka dia kena bersihkan dan dia kena solat. Okey, ada satu soalan cepu mas. Ni dia package lah, include. Walaupun dia tanya sampai situ, sekiranya air ketuban pecah, macam mana dia nak solat? Nanti bagus juga kalau kita ada praktikal dalam keadaan tu, kan. Jadi katakan darah ketuban, ialah dia kadang-kadang dia lendir ni, dia tanda-tanda awal dia nak bersalin. Kalau sekiranya dia tanda awal itu adalah darah talak, darah fasid, darah yang kotor, maknanya dia kena bersihkan. Tapi kalau keluar air ketuban tapi tak bersalin lagi, adakah dia perlu solat? Ya, jawapannya dia kena solat dan dia kena bersihkan air ketuban tu ataupun darah lendir yang keluar itu. Sebab itu bukan darah nifas, kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebab darah nifas ni darah yang keluar ketika melahirkan anak. Itu adalah darah nifas. Adapun darah yang anak tak keluar, darah keluar dulu. Jadi darah itu darah fasid. Maka air ketuban itu ataupun darah ni kena bersihkan, dia kena solat. Ustaz, saya tak boleh, sakit sangat tak boleh solat. Lepas tu air tu dah ni, jadi dalam keadaan bernajis, maka solat menghormati waktu. Tapi sekiranya tak boleh juga, sehingga dia terlepas, dia pun dah tak tengok jam berapa dah. Sebab wanita dalam keadaan tu, dia, bang, dah masuk ke waktu solat? Oh, imam mantap tu. Tinggi iman tu. Jadi dia terlepas, maka dia wajib qadha. Jadi itu yang disebutkan seperti soalan Encik Ismail. Subhanallah, kalau dalam keadaan itu masih lagi sempat bertanya waktu solat, maksudnya ini lain dari yang lain. Baik, seterusnya dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang penggunaan tampon lebih tampon, baik itu cara sebut betul, lebih popular di negara barat. Bagi mereka yang beristihadah, diwajibkan berpuasa, namun tampon akan membatalkan puasa mereka kecuali jika dipakai sebelum fajar dan dikeluarkan selepas waktu berbuka. Soalan saya, bukankah penggunaan yang begini akan membatalkan solatnya kerana menanggung darah istihadah selama satu hari? Maksudnya seharian lah. Terima kasih kepada sahabat kita untuk soalan ini. Silakan, Doktor. Soalan luar biasa. Soalan luar biasa. Luar biasa, luar kotak dan luar negara. Macam mana sebutnya? Tampon ke tampon? Tampon. 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 Okay. Ya. Tampon ni adalah benda yang dimasukkan, yang mana dia akan dia macam dia boleh mengembang lah dalam tu. Dia boleh sejat darah. Sekarang ni macam-macam. Sebab tu saya kata teknologi sekarang ni banyak. Kadang-kadang dia ada masuk cup. Minta maaf saya sebut, walaupun saya lelaki, tetapi kita kena tahu dia masukkan cup, dia menitik atas cup tu, maka dikeluarkan cup tu dan dibuang darah. Dia tak pakai pelapik lah. Ada orang suka pakai pelapik. Kadang-kadang pelapik ni dia menyebabkan gatal-gatal dan sebagainya. Jadi ada masuk cup, ada masuk tampon ni tadilah, iaitu dia masuk, kemudian darah tu kena, dia akan kembang. Maka dia tarik lepas daripada tu, dia tarik, maka dia boleh buang. Okey.
jawapannya bagi orang yang berpuasa ni, nak berpuasa ni, puasa Rejab, puasa Syaban ni. Jadi kalau sekiranya dia masuk, adakah membatalkan puasa? Baik. Jawapannya, apa sahaja yang dimasukkan melalui rongga terbuka. Apa dia rongga terbuka? 2 lubang hidung. Telinga, jalan depan, jalan belakang. Okay. Itu adalah rongga terbuka. Mulut, confirm lah mulut ni. Maka sekiranya dia masuk pada kadar batin, iaitu dia ada zahir, dia ada batin. Dia bukan hari raya je, maaf zahir dan batin. Dia ada zahir, dia ada batin. Macam yang ni, rongga terbuka ni zahir. Masuk sini, batal puasa dah. Dia ada batinnya. Macam mulut juga. Ada zahir, ada batinnya. Sehingga ada huruf makhraj yang kalau itu dimasukkan, maka itu batal. Maka begitu juga dengan wanita. Minta maaf saya sebut, bibir, istilahnya bibir faraj itu, dia ada zahir, dia ada batinnya. Jadi kata para alim ulama, sekiranya dia memasukkan sesuatu ketika mana dia sedang berpuasa, dalam rongga terbuka yang mana pada kadar batin itu, maka puasanya batal. Okey, jelas. Itu nombor 1. Ustaz, soalan jangan skip dulu. Okey, soalan dia, Ustaz, sekiranya dia masuk sebelum fajar, sebelum subuh, maka kata Imam Ibnu Hajar, tidak membatalkan puasa sekiranya dia masuk sebelum puasa. Maksudnya sebelum subuh dia nak masukkan, sebelum azan dia nak masukkan. Kejap lagi lepas azan ataupun ni dia nak suci, dia tarik benda tu, adakah batal puasa? Tidak, sebab dia buat sebelum daripada tu. Ini disebutkan dalam kitab. Boleh tengok dalam pandangan para alim ulama, mufti kita pun ada menyebutkan. Maka tidak batal sekiranya dia masuk sebelum waktu puasa, tapi selepas waktu puasa dia masukkan, batal. Baik. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Tetapi soalan yang kedua tu, bukankah penggunaan yang begini akan membatalkan solatnya kerana menanggung darah istihadah? Kita sebut darah istihadah adalah darah sakit, darah fasid. Maka kalau dia letak apa pun, dia bukan menanggung najis, disebabkan ia adalah penyakit. Macam salsilul baul, iaitu kencing tak tu ni, dia tak boleh berhenti, darah tu pun tak boleh berhenti. Kita tak boleh kata darah jangan keluar, saya nak solat 5 minit kita tak boleh, dia akan keluar juga. Maka bila dia keluar, itu adalah penyakit. Bila penyakit ini dimaafkan, tapi jangan cari penyakit. Kalau penyakit, jangan cari penyakit. Saja-sajalah Ustaz, kita keluarkan air kencing, tak mau tengah-tengah solat, kita nak ambil juga kaedah-kaedah yang Ustaz sebut tadi, tak boleh. Itu cari penyakit, batal solat. Tapi kalau penyakit, dimaafkan, disebutkan dalam kitab. Baik, itu dia kan berkenaan dengan jawapan daripada sahabat kita sebentar tadi. Soalannya berkenaan dengan pemakaian alat tersebut yang akan menyebabkan batal solat ke ataupun batal puasa. Itu sudah pun dijawab sebentar tadi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah dapat ilmu baru kita pada hari ini kan. Walaupun mungkin ada yang kata darah istihadah ni, dia kata dulu sekolah fardu ain, sekolah rendah pun dah belajar dah, dia kata sekolah menengah pun ada belajar. Tetapi mungkin ada di antara kita yang sudah pun tahu, tetapi makin lama makin terlupa dan mula melupakan. Hari ini kita buat ulang kaji untuk tambah baik dalam kehidupan kita, mengingatkan kembali apa yang perlu diingat dan melupakan apa yang perlu dilupakan. Baik, sedang menonton, kita teruskan dengan soalan kita di Facebook dari sahabat kita Puan Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ada 2 di sini. Yang pertama, bagaimana cara wanita yang mengalami darah istihadah hendak menjalankan ibadah seperti solat, membaca Al-Quran, berpuasa dan lain-lain. Soalan yang kedua, adakah wanita yang mengalami darah istihadah ini boleh menunaikan solat tarawih berjemaah selepas solat Isya menggunakan satu wuduk sahaja, iaitu mengambil wuduk untuk mengerjakan solat Isya, kemudian meneruskan dengan solat tarawih dan witir. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Puan Nur Asikin untuk soalan ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Nur Asyikin. Soalan yang semua subhanallah. Program Tanyalah Ustaz ni soalan-soalannya memang luar biasa. Dan bukan saja yang orang yang dah tahu, kadang-kadang dia dah tahu pun dia mendalami lagi dan dia mengetahui benda-benda yang mungkin terlepas pandang. Betul. Baik, antara yang ditanyakan bagaimana cara wanita
yang mengalami darah istihadhah, dia nak membaca Quran, dia nak solat. Yang pertamanya, dia mesti, kalau nak solat dia mesti tunggu masuknya waktu. Sama ada istihadhah ataupun mereka yang ada penyakit kentut-kentut ni bagi wanita, dan penyakit yang keluar kencing tak lawas ini, dikategorikan sebagai berpenyakit. Ataupun seumpama dengannya. Kejap lagi ada orang tanya lagi, Ustaz, kalau keluar angin tu dia bunyi, dia yang jenis bunyi, dia tanya saya jenis berapa harakat dia bunyi ni, jadi adakah ni. Maka apa sahaja yang dikategorikan sebagai penyakit, maka kata para alim ulama, sekiranya dia nak solat, mesti dia nak berwuduk tu mesti dalam keadaan dah masuk waktu solat. Satu, masuk waktu solat. Yang kedua, dah masuk waktu solat, dia kena bersihkan. Kalau kencing tak lawas, kena bersihkan apa yang najis. Kalau bagi istihadhah, bersihkan darah itu tadi. Kemudian digantikan, kalau dia pakai pelapik, ganti pelapik yang baru dia berwuduk. Okey, dia berwuduk. Kemudian bila dah habis wuduk, yang ni dia termasuk, lepas tu dia nak baca Quran, dia nak solat, tu boleh. Dia nak solat berjemaah, nak jadi imam, tu tidak jadi masalah. Dia nak solat tarawih. Ni nak sampai tarawih ni, ataupun dia nak solat sunat. Baik, sebelum solat sunat, saya nak jawab solat fardu dulu. Sekiranya dia dah, orang kata dah buat dah tadi, Ustaz, saya dah tunggu masuk waktu, kemudian lepas masuk waktu saya dah bersihkan, kemudian saya dah ganti pad yang baru ataupun pelapik yang baru, kemudian kejap lagi dah habis, dah selesai, dia pergi masak dulu. Contoh, dia masak, dia tak solat, maka wuduknya tadi terbatal. Disebabkan apa? Tempoh itu dia jangan terlalu lama untuk nak solat fardu. Cuma tempoh tu dibenarkan sekiranya ada keperluan. Contoh, menunggu jemaah untuk solat berjemaah. Tempoh 5 minit, maka 5 minit tu tidak jadi masalah sebab keperluan. Tapi tempoh pergi tengok cerita Korea dulu, tengok satu siri dulu lah, jadi tak dibenarkan. Kalau sekiranya ia berlaku, ini disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sekiranya ia berlaku, dia kena ulang balik. Sebab tu, bagi orang yang istihadhah, dia kena segera melakukan solat yang dia nak. Okey, contohnya dia nak solat fardu, maka dah habis selesai yang tadi, perkara tadi, masuk waktu, dia bersihkan, kemudian dia letak pelapik baru, kemudian dia berwuduk 4 tu, kemudian dia terus solat. Kalau dia solat sendiri, kalau ada berjemaah, dia nak tunggu jemaah, dibenarkan. Tapi kalau dia buat selain daripada perbuatan-perbuatan yang tak berkaitan, maka wuduknya boleh terbatal dan dia kena ulang balik. Soalan, Ustaz, sekiranya satu yang kita dah sebut tu, satu solat, satu fardu lah, satu solat. Kalau solat jamak qasar macam mana? Saya pula tanya macam tu. Sebab ada dua solat fardu. Sebab adakah saya dah macam contoh Zuhur, jamak takdim, saya dah solat 2 rakaat, saya pergi wuduk, lepas tu saya pergi solat. Maka kata ulama, seperti mana dalam hadis, maka kalau solat jamak qasar yang dihimpunkan, seperti mana dalam hadis ada disebut jamak suri, jamak yang melewatkan Zuhur dan mengawalkan asar. Sama juga dalam jamak yang sebut takdim ataupun jamak takhir ini tadi, maka kata ulama, dia boleh menggunakan dengan satu wuduk saja. Pada jamak qasar ini tadilah, ataupun jamak. Kalau menghimpunkan solat, boleh satu wuduk. Tetapi kalau solat biasa, dia tidak jamak dan tidak qasar, maka dia kena satu fardu, satu kali wuduk sekiranya dia berpenyakit. Baik. Kemudian, kalau dia nak solat tarawih lepas tu, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Sekiranya, ada sekiranya juga, sekiranya dia ada waktu yang tempoh dia kena tunggu orang solat sunat ni, dia buat solat sunat, kemudian tempoh nak solat tarawih, maka dia boleh menggunakan wuduk yang sama, solat fardu tadi. Tetapi sekiranya dia dah habis solat tarawih ni lambat, maka ulama sebut dia kena ulang balik. Cuma ada pandangan kata dia boleh menggunakan berapa banyak solat, itu memang betul, cuma ada kadar tempoh. Jangan terlampau gap sangat, lama sangat. Pergi makan moreh dulu, makan pula tambah 3 kali contohnya, itu terlampau lama, maka kena ulang balik. Mungkin contoh dia macam ni lah kan, lepas sembahyang isyak tu ada solat sunat lepas isyak, lepas tu ada tazkirah Ramadan dulu 25 minit, maka barulah solat sunat tarawih. Maka mungkin itu kena ambil uduk semula. Kalau katakan 25 minit itu tempoh dia menunggu, dalam keadaan dia bukan sengaja, maka tak apa. Tapi kalau tempoh itu sengaja dia buat,
dia gapkan sengaja, maka ia kata ulama kena ulang balik. Sebab tu tempoh-tempoh ni tidak jadi masalah sekiranya ada keperluan. Faham? Okey, baik. Maksudnya pada sudut asas dia ambil wudu untuk solat fardu, terus kena pergi solat. Dan kalau dibiarkan dalam gap tanpa sebab yang dibenarkan, maka kena berwudu semula. Betul. Dan doktor, boleh tak saya masuk satu soalan sebelum kita ambil soalan di Facebook? Adalah pernah dulu-dulu kan ada yang bercerita dan memberikan jawapan. Dia kata kalau orang yang jenis ni kita masuk sikit pada bab yang Ustaz sebut dia kencing yang tak lawas ataupun tak tus tadi tu. Katanya kalau orang yang kencing tak lawas ini, dia boleh ambil wudu, contohnya Zuhur dengan Asar, dia mengakhirkan Zuhur tersebut sembahyang kat ujung je, 10 minit ujung, supaya dia dapat simpan wudu tersebut untuk solat awal waktu pula pada waktu Asar. Betul ke kaedah tu, doktor? Mungkin boleh menjawab sedikit. Sebab dia memang disebutkan sebagai jamak suri. Itu jamak suri. Jamak ni ada 3. Dia seakan jamak yang sebut jamak suri. Dia ada jamak takdim, iaitu Asar bawa ke Zuhur. Jamak takhir, Zuhur bawa ke waktu Asar. Satu lagi suri, iaitu mengakhirkan Zuhur pada waktu Zuhur dia solat. Bukan waktu Asar, pada waktu Zuhur tapi ujung-ujung. Dan mengawalkan Asar pada waktu Asar. Tapi dia bukan jamak. Tapi seakan jamak. Macam mana tu Ustaz? Yalah, Zuhur bawa ke ujung, dia awalkan Asar. Nampak macam jamak. Faham. Dan ini disebutkan dalam hadis. Maka kalau sekiranya ada kesulitan yang disebutkan, maka dibenarkan begitu. Iaitu kalau sekiranya dia buat jamak suri ni, iaitu mengakhirkan Zuhur dan mengawalkan ni, boleh menggunakan satu kali wuduk saja. Ni berdasarkan dalam hadis. Tetapi kalau dia nak solat pada waktunya, Zuhur pada awal, maka satu fardu untuk satu saja solat. Kalau jamak, sama ada jamak takdim ke jamak takhir ataupun jamak suri yang disebutkan, maka memang ada hadis dibenarkan untuk menggunakan satu wuduk untuk 2 solat. Yang seperti mana disebutkan jamak itu tadi. Kalau tidak, tak boleh, hanya satu saja solat fardu untuk satu kali wuduk. Dia seakan-akan jamak, tetapi sebenarnya bukan jamak. Jamak suri nama dia. Jamak suri. Baik. Okey, kalau tadi banyak dah kita kongsikan berkenaan dengan bagaimana memahami darah istihadah, penyelesaiannya, bagaimana bersuci dengan darah tersebut, daripada darah tersebut, maka kita dapat fahami dengan lebih terperinci pada hari ini supaya kita dapat sesuatu info dan ilmu yang baru. Jadi macam doktor sebutkan tadi, darah tersebut adalah sesuatu daripada gangguan syaitan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga ini salah satu tanda ataupun cara iblis untuk mengganggu kita daripada sudut ibadat dan juga kesempurnaan di dalam solat. Jadi mungkin doktor boleh berikan sedikit kesimpulan kepada penonton-penonton di luar sana untuk kita faham dengan lebih lanjut untuk penutup perbincangan kita. Silakan doktor. Terima kasih kepada Dai Azrin, sahabat-sahabat penonton. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata Nabi, innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan, iaitu ia adalah darah istihadah ni adalah darah yang mana dia adalah terjahan ataupun hentakan daripada kejahatan syaitan. Hentakan. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana dia hentak, Ustaz? Tu kena tanya syaitan. Saya tak tahu. Tetapi ini dalam hadis Nabi, dalam riwayat Imam Ahmad. Maka kata para alim ulama berdasarkan satu lagi hadis, man yuridil bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan padanya, yufaqihu fid din, Allah berikan kepadanya kefakihan dalam beragama. Sebab tu ini satu ilmu yang sangat besar. Kalau kita tengok, alah istihadah je Ustaz, senangnya, saya faham. Tetapi kalau kita masuk dalam pendetailan macam tadi soalan, cukup banyak, maka kita kena sediakan diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kongsikan, dan jangan lupa kita sentiasa upgrade. Kalau handphone boleh upgrade, kan, baju boleh upgrade, juga ilmu kita kena upgrade supaya ibadah kita tidak ada was-was dan ibadah kita sempurna, insya-Allah. Subhanallah. Silakan doktor dengan doa penutup pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengangkat tangan, ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau, ya Allah. Amin. Kepada Engkau kami bersandar, ya Allah. Amin. Kepada Engkau kami meminta. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah. Kami pinta padamu, ya Allah. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, dengan kerahmatan dan keampunan-Mu, ya Allah, maka ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah.
rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, pada pagi ini berikanlah keberkatan kepada hidup kami ya Allah. Amin. Ahli keluarga kami dan keturunan kami. Amin. Jadikanlah diri kami, keturunan yang soleh-solehah dan mendirikan solat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kefahaman dalam agamamu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan baik ya Allah, dalam keadaan kami menyebut kalimah la ilaha illallah. Janganlah engkau matikan kami dalam kalimah yang tidak kami sebut perkataanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Amin. Jika ada dalam kalangan kami yang masih belum berkahwin, maka permudahkanlah jodohnya. Jika ada dalam kalangan kami yang sempit, maka luaskanlah rezekinya. Jika ada dalam kalangan kami yang susah, bantulah ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang masih belum mendapat hidayah, berikanlah kepada kami hidayahmu ya Allah. Ya Allah, jika ada dalam kalangan kami yang mempunyai urusan-urusan yang masih belum selesai, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jika ia baik dan engkau redha ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada doktor untuk kupasan dan perbincangan dan juga jawapan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Terus setia bersama kami. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi terus kami menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.